Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-rahaibu wa usunul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi dan pembawa khabar berita gembira dan juga pemberi amaran, ancaman, amaran, peringatan, dan yang mengajak menyeru kepada agama Allah dengan izin perintahnya menjadi pelita yang terang benderang. Dan sampaikanlah berita kepada orang-orang yang beriman, berita gembira dengan sesungguhnya untuk mereka dari Allah kurniaan yang amat besar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab. Hadirin hadirat muslimin muslimat, InsyaAllah pada malam ini saya akan sampaikan kuliah khas berhubung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi rutin tahunan umat Islam pada bulan Rabiul Awal. Kita menyambut apa yang dipanggil dengan sambutan Maulidur Rasul, hari kelahiran junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dikala umat Islam hari ini diuji
Bahkan seluruh dunia diuji dengan penyakit, wabak penyakit yang melanda hari ini. Penyakit COVID-19 yang hari ini masih tak selesai-selesai. Sungguh pun begitu, menjadi suatu perkara kepada umat Islam yang beriman bahawa apabila datang suatu bala bencana seperti wabak penyakit, tidak lain datangnya itu adalah menjadi ujian kepada kita. Maka apabila kita bersabar, kita diberi pahala. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang kedua, kita kena percaya ini semua takdir ketentuan Allah. Sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah selamanya tidak akan musibah menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Dan hanya ke atas Allah, maka hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepadanya. Artinya kita menerima takdir ketentuan Allah. Dalam pada masa yang sama, segala kebaikan itu kita nisbahkan kepada Allah SWT. Artinya kebaikan itu semua kita letakkan kebaikan itu datangnya dari Allah. Adapun keburukan itu, walau hakikat baik buruk dari Allah, namun kita sebagai hamba Allah ajak dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, "Ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Ila akhir ayat. Apa yang menimpa engkau dari kebaikan itu, maka dari Allah. Kita letak begitu. Dan apa menimpa engkau dari keburukan, musibah, maka dari dirimu sendiri. Artinya kita kembali kepada diri kita. Barangkali kita ada kelemahan, barangkali kita ada kekurangan, barangkali kita ada salah sebagainya, dan kita hadapi. Bila datang suatu kesusahan, kita sentiasa ingat kepada Allah SWT. Di samping kita usaha jalan yang terbaik yang mengikut syarak untuk kita menghindari segala bala bencana ini, termasuk apa yang dipanggil dengan namanya wabak penyakit. Maka musibah yang kita tempuh hari ini sebenarnya perlu kita faham siapakah yang paling merasa risau terhadap orang-orang Islam yang beriman ini apabila menderita, apabila susah, apabila ditimpa musibah. Siapa manusia yang bila kita susah, dia susah. Bila kita payah, dia payah. Dia rasa kesian. Dia rasa belas kasihan terhadap kita. Adakah ibu bapa kita? Ibu bapa susah, anaknya susah. Anak-anak susah, ibu bapa susah. Kawan-kawan susah. Kalau kawan-kawan kita susah, kita susah. Tapi perasaan susah-susah kita, perasaan berat hati kita, kesian kita,
tak boleh dibandingkan dengan kesusahan hati yang ada pada diri satu makhluk yang disebut Sayyidul Khalq, penghulu makhluk, atau disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah. Allah sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang Allah sebut, yang bererti laqad ja'akum rasulun, demi sesungguhnya datang kepada kamu seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Ini berbangsa Arab Quraisy, keturunan Arab Quraisy, seorang yang lahirnya dalam keadaan bersih, azizun alaihi ma anittum, yang merasa berat ke atas dirinya, rasa berat, rasa susah, ma anittum, apa yang kamu telah merasa derita, kamu susah, kamu payah, termasuk musibah yang kamu hadapi. Dia sangat rasa berat, rasa susah hati. Harisun alaikum, menginginkan ke atas kamu kesusahan kamu itu hilang, kepayahan kamu itu hilang, penderitaan kamu itu hilang, musibah kamu itu hilang. Harisun, ada yang sangat-sangat, harisun alaikum, yang sangat-sangat inginkan ke atas kamu tu hilang rasa susah, rasa payah, rasa derita. Kalau macam tu, ada lagi yang tak nak menyambut Maulidur Rasul. Ada dengar dulu peraturan tentang sambutan Maulidur Rasul. Ada masjid, ada surau, alasan dia sebab COVID, dia kata COVID-19. Padahal boleh, mohonlah, ikutlah SOP. Yang penting buat, kecil pun tak apa, buat. Sebab apa kena buat? Nak tunjuk rasa sayang. Sebab apa? Kita ni susah, dia rasa sayang. Harisun alaikum, Nabi tu rasa sayang. Orang kata macam mana pula Nabi SAW rasa sayang, padahal Nabi SAW sudah wafat. Macam mana Nabi SAW sudah wafat tapi Nabi rasa sayang juga? Macam mana? Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Firdaus, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sabda Nabi SAW, mata alqa ahbabi, bilakah menemui kekasih-kekasih hatiku. Nabi SAW sebut kepada para sahabat, bila boleh bertemu kekasih-kekasihnya, cinta-cinta hatinya. Faqala ashabuh radhiyallahu anhum ajma'in, lalu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, bi abina anta wa ummina awalasna ahbabak, demi engkau, bapa dan ibu kami. Orang Arab sebut begitu, demi bapa dan ibu kami, maknanya engkau ni tempat bergantung kami, hajat kami. Ibu bapa, anak-anak berhajat ada ibu bapanya yang boleh asuh, boleh didik, boleh jaga.
Orang Arab sebut begitu. Demi engkau bapa dan ibu kami. Awalasna ahbabak. Bukankah kami ni kekasih-kekasih hatimu, cinta-cinta hatimu? Para sahabat rasa cemburu bila sebut Nabi rindu kat kekasih-kekasih dia. Kan sahabat ada ni. Kamilah kekasih-kekasihmu, kenapa tak rindu, kenapa tak sayang, kenapa tak kasih? Faqala sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kamu para sahabatku. Para sahabatku yang tengok Nabi SAW, jumpa Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW. Ahbabi qaumun lam yaruni wa amanu bi wa ana ilaihim bil ashwaki li akthar. Kamu para sahabatku, ahbabi, kekasih-kekasih hatiku. Qaumun lam yaruni, satu umat yang mereka tak tengok aku. Wa amanu bi, dan mereka beriman dengan ajaranku. Tak tengok aku, ikut ajaranku, ajaran Islam. Wa ana ilaihim bil ashwaki li akthar, dan aku terhadap mereka tersangat-sangat rindu, tersangat-sangat kasih. Macam mana pula tadi, harisun alaikum, menginginkan, sangat-sangat menginginkan terhadap kamu hilang penderitaan kamu, terhadap kamu hilang kesusahan kamu, terhadap kamu hilang musibah atau apa sahaja yang namanya susah tu hilang. Itu yang baginda sallallahu alaihi wasallam harapkan. Tiba-tiba nak buat maulid tak boleh. Alasan dia kata COVID. Padahal dibenarkan, mengizinkan. Kita di bawah bidang kuasa agama negeri. Baru ni keluar keputusan MKN. Agaknya kita baca sekali lalu, kita ambil tindakan. Ada yang beritahu saya, ustaz perlu tak ni nak tutup masjid? Dia nak tutup masjid terus. Saya kata tunggu dulu, jangan. Ada nak tutup masjid. Bukan kata operasi masjid. Operasi masjid ni aktiviti masjid. Ada kuliah, pengajian. Atau buat selagi boleh. Kata kita kena tunggu. Kena hormat raja kita. Tuanku. Selagi tuanku tak putus apa-apa, boleh kita laksana. Kita kata sabar dulu. Ada masjid nak tutup. Ini kita sedih perkara macam ni. Kita ni mana pun masjid, surau, dia tertakluk di bawah Jabatan Agama. Jabatan Agama di peringkat daerah ni, pejabat kadi daerah Muar lah. Kalau daerah Muar ni, pejabat kadi daerah Muar ni tempat kita. Itu kita tanya boleh tak boleh. Itu yang kita rujuk sepatutnya. Bukan kita buat keputusan, cepat buat keputusan. Memang kadang kita kata ahli jawatan kuasa ada, barangkali ada hak tersendirilah nak buat hak, tapi dia kena fikir, kena tengok siapa penaung dia. Dan nama ketua agama adalah di bawah Tuanku Sultan. Jadi kita kena tahu itu lambang kita. Ini kita kena faham prinsip kita. Hari ni tak terus nak tutup, kata nanti dulu. Saya kata nanti dulu. Ni ada terus pengajian lah, beritahu ustaz-ustaz tutup terus. Ni berlaku. Dia kata oleh kerana tak ni kita tutup. Sepatutnya tak perlu sampai macam tu. Selagi kita kata selagi boleh bertindak. Dia kaedah ulama kita sebut, ma la yudraku kullu wa la yutraku kullu. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maknanya selagi boleh buat. Selagi kita boleh buat, kita tak menyalahi
peraturan yang telah ditetapkan, kita buatlah apa yang boleh kita buat selagi boleh. Nanti kalau dah tak boleh buat, faqidu syai' la yu'tihi abada. Kehilangan sesuatu selamanya tidak boleh memberi apa-apa. Menyesal tak sudah. Menyesal tak sudah. Kalau masjid tutup, orang marah. Selagi boleh, kita buat, kita laksana. Ni yang perlu kita faham. Lebih-lebih lagi dalam perkara berkait dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kalah kita tak boleh sambut. Bahasanya mudahlah kalau selagi masjid boleh menjalankan, ikut SOP lah, jangan kita langgar SOP penjarakan, ikut SOP yang telah ditetapkan semua. Kemudian apabila kita tak mampu nak laksanakan, boleh kita laksanakan walau di peringkat di rumah masing-masing. Kita buatlah, AJK beritahu ahli Korea, sambutlah Maulidur Rasul masing-masing. Kalau sampai peringkat itulah. Kenapa kita kata kita kena sangat sambut Maulidur Rasul ni? Mana dalilnya? Itu orang tanya kadang, mana dalilnya? Jawapannya, memanglah dalil itu ada. Tetapi perlu kepada dalil atau tidak sambut Maulidur Rasul? Jawapannya tak perlu. Walau dalil ada, dalil cuma menguatkan saja. Dalil ada, cuma menguatkan saja. Tetapi tanpa dalil pun, adakah salah kita menyambut Maulidur Rasul? Selagi mana tak ada hukum yang mengharamkan, selagi mana tak ada sesuatu yang mengharamkan, maka tidak dikira haram. Maka boleh kita laksanakan. Walaupun ada dalilnya. Antara qiyas dalilnya melalui firmannya dalam surah Yunus. Qul biqadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurniaan dan rahmat Allah, maka dengan itu, kurniaan dan rahmat Allah, iman dan Islam. Kurniaan dan rahmat Allah, Al-Quran. Kurniaan dan rahmat Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu semua, falyafrahu, maka hendaklah mereka merasa gembira. Disuruh kita gembira. Ini suatu dalil bukti yang boleh kita tunjukkan kegembiraan itu dengan kita menyambut Maulidur Rasul. Huwa khairum mimma yajma'un. Itulah dia sebaik-baik kegembiraan, yang paling baik berbanding segala apa yang dihimpunkan dalam dunia ini. Ini dalil. Tapi perlu ke kepada dalil? Kita nak sambut hari lahir anak beranak kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ada kita nak cari dalil. Nak sambut hari lahir ibu, ada tak dalil? Buka Quran, cari dalil. Memanglah Quran, hadis-hadis Nabi beritahu buat baik kepada kedua ibu bapa, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini suatu kias yang mana apa saja benda yang kita boleh menggembirakan kedua ibu bapa dikira berbuat baik, berbuat kebajikan, termasuk sambut hari lahir ibu bapa. Tapi kita ni sambut hari lahir ibu bapa, adakah kita nak cari dalam Quran? Boleh tak sambut hari lahir ibu bapa? Tak cari punya. Nak cari sambut hari lahir suami, ada kita buka Quran cari, ada tak? Tak ada dalil ni tak sambut. Nak cari hari lahir, sambut hari lahir isteri, cari dalam Quran. Cari satu-satu, kita tak jumpa. Padahal suami isteri berkasih sayang lah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Ar-Rum. Dan dari tanda-tanda kekuasaan, kami ciptakan kamu dari diri kamu sendiri, berpasang-pasangan, supaya kamu saling merasa sakinah, ketenteraman, dan menjadikan di antara kamu kasih mesra dan juga kasih sayang. Sesungguhnya
Demikian itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang menggunakan akal fikirannya atas dasar kasih sayang suami isteri. Jadi kias daripada itu kita sambut hari lahir, baik suami, baik isteri. Itu semua kias daripada dalil yang mengizinkan untuk apa saja atas tujuan silaturahmi, apa saja atas tujuan birrul walidain, tujuan berbuat baik kepada ibu bapa. Sambut juga antara sahabat handai, kawan-kawan, teman-teman persekolahan, teman-teman se-universiti, teman-teman sejawat, tempat kerja sebagainya. Adakah kita sambut itu semua kita cari dalil? Kita tak fikir nak cari dalil itu. Melainkan kita sambut atas rasa sifat kasih sayang antara kita satu sama lain. Bagaimana dengan sambut Maulidur Rasul? Kita sambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh pertikaikan sambutan itu. Kenapa kita nak pertikaikan sambutan itu? Sedangkan fitrah naluri manusia seluruh manusia, Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan fitrah naluri manusia. Contoh, fitrah rasa lapar nak makan, rasa dahaga nak minum. Kita nak makan, nak minum, kita cari tak dalil nak makan, nak minum. Baik yang beriman, baik tak beriman, dia makan, dia minum, dia nak makan, dia nak minum. Dia tahu cari makan minum. Walaupun dalil makan minum ada dalam Quran. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Ada dalil. Tapi orang tak beriman, yang bukan Islam, mereka cari makan minum walau dilanggar semua apa yang dia nak makan. Tapi dia tak cari pun dalil untuk dia nak makan minum. Kerana fitrah manusia, nalurinya, kehendaknya nak makan, nak minum. Naluri manusia juga, naluri berpasang-pasangan. Lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki. Ini naluri fitrah. Naluri fitrah. Binatang sama juga. Jantan kejar betina, betina kejar jantan. Tak ada punya jantan terhege-hege kejar betina, tak ada. Walaupun berlaku hari ni manusia dia. Laki-laki cari laki-laki, perempuan cari perempuan, ada macam tu. Ini melawan fitrah. Manusia mesti kepada fitrah. Dan fitrah manusia yang paling utama adalah fitrah nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naluri manusia paling utama nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang dikatakan manusia nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya kita tengok hari ini dalam dunia majoriti manusia nak kepada Tuhan, adanya agama. Minoriti saja yang tak percaya agama. Itu pun tengok dia. Kalau dia naik kapal, kapal nak karam. Siapa dia cari? Allah. Naik kapal terbang, enjin kapal terbang rosak, mati enjinnya. Siapa yang dia cari? Allah. Itu hakikat diri manusia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf. Wa idz akhadha rabbukum min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut, dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengambil janji setia dari anak Adam, dari manusia, dari kita ni, akan zuriat keturunan mereka dari tulang sulubi mereka masing-masing. Kita ni dipegang tulang sulubi kita masing-masing. Lalu Allah mengikat janji setia kita. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan bersaksi, yakni berjanji terhadap diri mereka sendiri. Kita ni semua berjanji.
Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Apa kita jawab? Bala syahidna. Memang kami berjanji, berikrar, ya ini engkau Tuhan kami. Ini fitrah kita. Antaqulu yaumal qiyamah. Supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami dahulu di dunia tentang ini dalam keadaan lalai. Supaya kita di dunia tak lalai. Yang sebenarnya hakikat manusia berhajat, bergantung kepada Allah. Tanpa dalil, kita dah tahu hakikat manusia nak kepada agama. Semuanya nak kepada Allah. Bila kita kata manusia nak kepada Allah, sudah tentu manusia nak kepada peraturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita? Agama lah. Agama yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Agama ni suatu peraturan yang manusia akalnya terbatas. Walau akal ni dia boleh fikir baik buruk, tapi ada masa akal ni tak tahu, terbatas. Termasuk hari ni Allah timpa musibah kepada kita. Akal kita terbatas fikir, kenapa musibah ni berlaku sampai macam ni? Itu sebenarnya nak menunjukkan kekuasaan Allah. Nak menunjuk kekuasaan Allah. Nak menunjukkan Allah itu Tuhan yang maha benar. Nak menunjukkan juga kepada kita semua, kewajipan kita kembali sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Ayat 30, cantik. Surah yang ke-30, ayat 30. Allah kata, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Allah kata apa? Maka hadaplah wajahmu kepada agama yang betul, agama yang lurus, agama Islam. Hadaplah, terimalah. Ini Islam. Fitratullah, ciptaan Allah, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah ciptakan naluri fitrah manusia kepada agama yang betul, agama yang lurus, agama Islam. Allah ciptakan fitrah kita nak kepada Islam. Ajat manusia kepada Allah, ajat juga manusia kepada agama yang Allah redha, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah redha adalah agama Islam. Maka kehendak kita kepada Islam ini naluri, tak boleh ubah. La tabdila li khalqillah. Tiada yang dapat mengubah ciptaan Allah ini. Fitrah naluri manusia, bila lapar nak makan, bila dahaga nak minum. Fitrah lapar nak makan, dahaga nak minum. Tak boleh lawan fitrah manusia nak kepada Allah. Tak boleh lawan fitrah manusia nalurinya nak kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang betul, lurus, yang tepat. Yang tepat, lurus, yang benar. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengerti. Tak mengerti kerana tidak mencari kebenaran. Bila dia cari kebenaran, maka yang dapatnya, yang benarnya adalah agama Islam. Itu yang benar. Ini kita kena faham betul. Maka bila manusia nalurinya nak kepada Allah, nalurinya juga nak kepada agama Allah, sudah pastinya manusia juga berhajat kepada siapa yang boleh mengenalkan kita kepada agama Allah. Siapa yang boleh mengenalkan kita kepada agama Allah? Siapa yang boleh mengenalkan kita kepada Allah?
sudah tentu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia berhajat kepada apa yang dipanggil dengan Nabi dan Rasul. Manusia hajat kepada Nabi dan Rasul. Allah sebut dalam surah An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah kata apa? Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan pada tiap-tiap umat seorang rasul. Kita berhajat kepada rasul. Allah datangkan rasul tiap-tiap zaman, mengikut zamannya, membawa syariat mengikut zamannya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Seruan rasul itu adalah sembahlah kamu kepada Allah dan jauhilah kamu taghut. Maknanya janganlah kamu sembah selain Allah. Kalimah yang kita pakai, kalimah yang dipanggil kalimatut tauhid, kalimah la ilaha illallah. Ini seruan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini sama, tak berubah. Ini perkara sawabit, perkara yang tetap, tak boleh ubah. Keimanan kepada Allah, tak boleh sembah selain Allah. Keimanan tentang hari akhirat, ini perkara yang tetap, yang akal manusia terbatas, maka sama ini bawa. Semua Rasul-Rasul bawa yang sama. Kalimah tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah yang paling penting, kalau orang tak faham tentang akidah ini, boleh rosak yang lain. Ini contoh mudah, kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila kita sebut la ilaha, di situ kata nafi. Nafi ni kita menafikan sembahan yang lain. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah illallah, melainkan Allah. Kalau kita berjalan, bawa cucu, bawa anak, tengok ada patung topeng kong, patung Buddha, patung Hindu. Anak tak tahu, dia tanya, ni apa? Pak, ni apa? Tok, ni apa? Kita jawab apa? Kita jawab, tu Tuhan dia, kita kata. Tadi kita dah kata la ilaha, tiada Tuhan illallah, melainkan Allah. Kita dah kata tiada Tuhan. Kenapa kita kata Tuhan dia pula? Kita dah kata la ilaha, tiada Tuhan. Artinya kita dah menafikan sembahan yang lain. Memang tiada Tuhan yang lain illallah, melainkan Allah sahaja Tuhan. Kerana ini Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Berkata Fir'aun, dan apakah itu Tuhan yang mentadbir seluruh alam? Jawab Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang mentadbir seluruh alam itu Tuhan yang menguasai segala langit dan bumi, dan apa yang di antara langit dan bumi. Jika benar kamu orang-orang yang meyakini keesaan Allah, kekuasaan Allah. Mana Tuhan yang menguasai alam, menguasai makhluk. Kalau kita beritahu siapa pun, sama ada Islam, bukan Islam, yang beriman atau tidak beriman, siapakah Tuhan? Allah, kita kata. Apa hujahnya? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Qul atuhajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum
walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kamu berbantah-bantah kepada kami tentang Allah, padahal dia Tuhan kami dan Tuhan kamu Allah. Tuhan kami, Tuhan kamu Allah. Tuhan seluruh alam. Yang lain tiada Tuhan. Tuhan Allah saja. Kalau Ah Chong tanya, Ah Meng tanya, kita sebut Allah, tak ada yang lain. Ini keimanan orang Islam. Ini dakwah Nabi. Nabi ajak benda ni. Ini kan kita tak faham macam mana kita nak ajak orang. Bagi kami amal kami, bagi kami amal kami, dan bagi kamu amal kamu. Amal beza sebab kamu bukan Islam. Amal yang beza. Amal kami dibalas setimpal dengan apa yang Allah beri pada kami. Amal kamu dibalas setimpal. Dalam keadaan kami benar-benar mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pui penting ajat manusia kepada Rasul. Maka baginda SAW dengan syariat akhir zaman, syariat dengan adanya Al-Quran yang diturunkan kepada kita, yang kita pakai, yang kita pegang sampai hari kiamat kelak. Kita pegang betul Quran ini, kita pegang betul ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kita rasa cinta kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam, di samping kita memuliakan diri baginda sallallahu alaihi wasallam bersesuaian dengan firman Allah yang Allah sebut fallazina amanu dalam surah Al-A'raf, fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu fattaba'un nural ladzi wa nasaruhu fattaba'un nural ladzi ma'ahu ulaika humul muflihun. Fallazina amanu bi, maka orang-orang yang beriman dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, dan memuliakan, membesarkannya, mengagungkannya, wa nasaruhu, dan membelanya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mereka yang mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, iaitu Al-Quran, ulaika humul muflihun, orang-orang itulah orang-orang yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Banyakkan kita berselawat kepada junjungan besar baginda SAW. Marilah kita sama-sama berdoa moga Allah selamatkan kita dari bencana Covid ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Wa tawaffana ala sunnati wal jamaah, wa tawaffana ala sunnati wal jamaah, wa tawaffana ala sunnati wal jamaah. Allahumma kshif 'anna al bala'a wal waba' wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.